حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولأصحابنا في الدين ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, Allah masih lagi memilih kita untuk kita berbuat ketaatan, melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kerana Allah telah memberikan kita nikmat hidup pada hari ini. Dan kadang-kala kita terlupa nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup itu sendiri. Jika mana kita tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sekali-kali dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dan seluruh nikmat yang Allah peruntukkan kepada kita. Sebab itu, apabila kita telah dapat dihidupkan, dapat nikmat hidup ini, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bincang seperti mana tajuk yang diberikan oleh tuan-tuan pihak masjid kepada saya. Bagaimana untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Satu tajuk yang bagi saya besar, besar, besar dan besar. Kita sekarang berada dalam satu zaman yang penuh fitnah dan zaman yang akhir. Dan zaman inilah zaman yang mula orang melupakan Allah. Orang mula berpindah kasih dan berpindah sayang daripada Allah. Pada ketika inilah yang Nabi nyatakan kepada kita, umatnya
berada dalam satu penyakit dipanggil wahan. Mereka mencintai dunia dan mereka takut untuk menghadapi mati itu sendiri. Maka tajuk ini pada saya adalah satu tajuk yang besar, kerana kita kena berpindah daripada mencintai selain Allah kepada mencintai Allah. Apabila ungkapan ini kita ungkapkan, mungkin pada fikiran kita, kita rasa rugi mencintai Allah. Kita rasa lebih baik aku mencintai dunia, kasihkan dunia, kasihkan makhluk. Dan apa yang aku dapat daripada mencintai Allah? Jika tuan-tuan lihat dalam hadis yang pertama dalam kitab hadis tentang hadis hijrah, Nabi nyatakan kepada kita cukup baik perkataan hadis, perkataan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ma hajara ilaih." Siapa yang hijrah kerana Allah, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia, yang dia nak usahakan, ataupun seorang perempuan yang dia nak kahwin, dia akan dapat dunia, dia akan dapat perempuan. Dia takkan dapat Allah, dia takkan dapat Rasul. Lalu pada ketika akal kita dan otak kita yang tidak waras, kita akan memilih dunia dan perempuan terlebih dahulu. Tetapi bagi orang yang berfikiran waras, yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang berakal, dia sentiasa melawan hawa nafsunya dan beramal bagi barang selepas matinya. Dan kita lupa, ketika kita mengambil dunia, berkehendak kepada dunia semata-mata dan perempuan yang kita nak kahwin, kita akan terlepas daripada habuan kita memperoleh Allah dan Rasul. Tetapi orang yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia memilih Allah dan Rasul, ketika itulah seluruh dunia dan makhluk ini akan berkhidmat kepadanya. Kerana yang memiliki dunia ini dan yang memiliki makhluk ini adalah Allah. Sebab kita terlupa siapa pemiliknya. Kita terlupa siapakah pemilik dunia dan siapakah pemilik makhluk. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, bila kita mula buat satu perkara kerana habuan dunia, dan kita tidak akan dapat sedikit pun habuan akhirat. Ini janji Allah. Sebab itu, bagaimana untuk kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, hendaklah kita membersihkan diri kita selain daripada Allah. Ini sebenarnya yang Allah didik kita dalam ibadah lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, masuk masjid, nawatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala.
buat apa pun dalam ibadat lillahi ta'ala, semuanya bagi Allah. Lil milk, lam, hanya untuk Allah, tak ada yang lain. Lalu dalam sembahyang kita berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi penyaksian kita dan perjanjian kita sendiri yang khianat. Tatkala kita mula lalai dengan habuan-habuan dunia. Tuan-tuan, hidup ini yang Allah bagi kepada kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sebagai satu ujian. Ujian apa, tuan-tuan? Dunia ini, kata ulama, satu perhiasan, zina. Tatkala kita melihat perhiasan dan kemewahan itu, kita leka atau tidak? Kita ghalib atau tidak? Ketika kita mula leka, tuan-tuan, ketika itulah saat kita melupakan Allah. Tatkala kita mula melupakan Allah, lalu datang takdir Allah, ketika itu kita dimatikan oleh Allah. Sebab itu persoalan yang pertama sekali ditanya oleh malaikat Zabaniyah, man rabbuka? Kita masih tak ingat lagi Tuhan kita Allah. Ataupun dalam hidup ini kita mula tertipu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita telah bertuhankan dunia, bertuhankan makhluk, bertuhankan nafsu, bertuhankan syaitan. Ketika itu kita mula ragu, tuan-tuan. Bila malaikat bertanya kepada kita, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dalam benak fikiran kita terlalu banyak Tuhan-Tuhan di dalam akal kita. Kerana di dalam hidup kita, kita banyak bergantung selain Allah. Kita tidak ikhlas bergantung kepada Allah. Kenapa saya katakan begitu, tuan-tuan? Tuan-tuan, selama hidup kita, apa yang kita risaukan? Tuan-tuan jangan jawab, tetapi tuan-tuan rasakan dalam qalbun tuan-tuan sendiri. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam detik-detik hati saya dan hati tuan-tuan. Selama kita hidup ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apa yang kita risaukan? Jika perkara itu kurang dalam hidup kita, kita resah tak, tuan-tuan? Jika perkara itu hilang dalam hidup kita, kita resah tak, tuan-tuan? Dan berapa kali, berapa banyak kita merasakan jika Allah itu hilang dalam hati kita, kita rasa gelisah dan resah. Berapa kali, berapa banyak jika Allah itu kurang dalam ingatan kita, kita resah dan gelisah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, di mana kegelisahan kita dan ketakutan kita, disitulah tempat pergantungan kita. Perkara ini selalu saya nyatakan dalam kuliah-kuliah saya, tuan-tuan. Kita kurang duit dalam simpanan, kita cukup risau. Tetapi amal saleh Allah, amal saleh kita semakin berkurang. Ingatan kita dengan Allah semakin berkurang. Kita tak pernah resah dan kita tak pernah risau. Sebab itu, di mana tempat pergantungan kita yang sebenarnya, ataupun kita telah lama menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Ketika kita ditanya oleh Allah kelak, siapakah Tuhan kamu? Kita keliru untuk kita menjawab, Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku. Kita tidak boleh tahqiq untuk menyatakan Allahu Rabbi,
Allah lah Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, bila akidah kita, pegangan kita tahqiq dengan Allah, kita mula kenal Allah, kita mula mengenali Allah, sedikit demi sedikit mengenal Allah. Tuan-tuan, ini yang dikatakan makrifat. Kita mula kenal siapa Allah. Allah yang zatnya bersifat dengan Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita buat salah bagaimanapun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terus mengazab kita. Ditangguhkan. Kenapa Allah tangguhkan azabnya? Kerana Allah masih memberi kita peluang untuk balik kepada Allah. Allah tidak terus azab kita, tuan-tuan. Boleh dengan diberikan wabak ini, seluruh manusia dalam dunia dimatikan oleh Allah. Tetapi Allah pilih hamba-hambanya untuk dimatikan oleh Allah. Lalu Allah tinggalkan kita, hamba-hambanya yang selebihnya diberikan lagi nikmat hidup. Allah masih beri kita nikmat hidup, tuan-tuan. Kawan kita Allah telah panggil disebabkan wabak ini. Ada maknya, ada ayahnya, ada anaknya, tetapi Allah tidak panggil kita dan Allah tak pilih kita. Kenapa Allah tak pilih kita? Adalah hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk kita berbuat baik. Tetapi jika peluang ini kita masih gunakan perkara yang sama, tuan-tuan, kita masih sibuk dengan keduniaan kita, kita masih sibuk dengan perkelahian di antara kita, kita masih sibuk dan tidak berubah dengan pengajaran demi pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mereka ni ada telinga, mereka ada mata, tetapi mereka tidak mendengar dan mereka tidak melihat kebaikan. Mereka tak nampak kebaikan-kebaikan Allah. Mereka tak nampak kasih sayang Allah. Mereka tak nampak rahmat Allah. Masih lagi mereka lawan Allah. Kita lawan Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lawan semula Allah. Allah bagi kita nikmat hidup, kita lawan Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah bagi kita nikmat rezeki kepada kita. Kita ada nikmat itu dan nikmat ini, dan semua orang tidak menyanggah bahawasanya apa yang ada di sekeliling kita adalah anugerah Allah. Tetapi kita tidak sedar. Kita guna balik nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lawan Allah. Kita mula gunakan nikmat telinga, lawan Allah. Kita guna nikmat mata, lawan Allah. Kita guna nikmat mulut, lawan Allah. Tuan-tuan, hari ini berapakah kalam Allah yang kita telah baca? Hari ini berapakah kalam manusia yang kita telah baca? Grup WhatsApp kita banyak, tuan-tuan. Adil tak kita dengan Allah? Berapa ayat Al-Quran yang kita baca, berapa ayat kalam Allah yang kita baca? Walhal nikmat mata ini anugerah Allah. Berapa ayat kalam-kalam makhluk yang kita telah baca dengan mata ini? Kita terlupa. Allah berikan kita ini nikmat dengan kasih sayang. Allah sayang kita dan Allah kasih kita.
tidak dibutakan mata kita kerana kita telah menyalahi kasih sayang Allah. Allah sayang Tuhan, walaupun kita menyalahi kasihnya, walaupun kita curang dengan Allah, Allah tidak tutup kedua mata kita. Kita semahu-mahunya membaca kalam makhluk dan kita meninggalkan kalam Allah. Nabi dah pesan kepada kita perkara ini. Besok Nabi kata, apabila hampir dunia ini dihancurkan oleh Allah, la yatruku minal Islam illa ismuhu, wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Orang tidak baca Al-Quran lagi dah. Orang tidak mampu baca Al-Quran, Al-Quran hanya tinggal resam. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, berapa lamakah kita tidak memegang mushaf Al-Quran? Berapa lamakah kita tak cium mushaf Al-Quran? Berapa lamakah tangan ini tidak memegang mushaf Al-Quran yang ada di tiang-tiang masjid kebanyakan? Berapa lamakah kita tidak memeluk mushaf Al-Quran di dada kita? Berapa lamakah kita telah membiarkan mushaf itu berabuk di dalam rak-rak Al-Quran itu sendiri? Apakah besok kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah besok kita tidak akan dipersoalkan oleh Allah? Tuan-tuan, orang yang Allah sayang, jalan dia, apa yang disebutkan oleh ulama di antaranya az-zikru, sentiasa menyebut-nyebut nama. Macam mana nak sebut nama Allah? Macam mana nak seru Allah? Allah ajar kita setiap minggu. Masa bila Ustaz, Allah didik kita setiap minggu pagi Jumaat? Allah didik kita cara mana nak seru Allah. Allah ni baik tuan-tuan. Allah ajar lagi caranya nak panggil Allah. Allah tak biarkan kita, Allah didik kita daripada kita lahir sampai kita dah tua. Allah ajar kita lagi, Allah didik kita. Mana tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah ajar tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu Allah ajar kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka renggangkan badan mereka daripada tempat tidur mereka. Maksudnya bangun, fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mereka berusaha keras untuk menghadap ke hadrah Allah. Mereka, orang yang beriman ini, mereka berusaha untuk munajat kepada Allah 2/3 malam. Mereka bangun buat apa tuan-tuan? Allah ajar, kalau bangun 2/3 malam buat ni. Buat apa? Yad'una rabbahum, panggillah Allah, panggillah Allah,
panggillah Allah. Jangan waktu sakit panggil Allah. Jangan waktu susah panggil Allah. Sekarang tengah sehat, panggillah Allah. Sekarang tengah senang, panggillah Allah. Apa salah tuan-tuan? Kita bangun tengah malam, yad'una rabbahum, kita panggil Allah, seru Allah. Ikutlah nama mana yang tuan-tuan rasa seronok. Tuan-tuan seronok dengan panggilan Allah, tuan-tuan panggillah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini. Hamba-Mu dah umur 60, tapi hamba-Mu ni tak boleh balas kasih sayang-Mu ya Allah. Untuk bangun sembahyang sunat 2 rakaat pun hamba-Mu ini tak mampu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini. Kau kurniakan kepada hamba-Mu ini anggota tubuh yang sempurna, tapi hamba-Mu tak boleh nak gunakan mata baca Quran. Hamba-Mu tak boleh nak guna telinga dengar kebaikan. Hamba-Mu tak boleh nak guna mulut sebut nama Engkau ya Allah. Walhal pendek saja nama Engkau ya Allah, Allah. Tapi Engkau tahan, Engkau tak bagi. Ya Allah, Ya Allah, Kau tengah marah aku ke? Ya Allah, Kau tengah benci hamba-Mu ini ke? Sampai Kau tak benarkan aku sebut nama-Mu ya Allah. Tengah malam kita mengadu dengan Allah. Yad'una rabbahum. Bagaimana caranya kita nak menyeru Allah? Allah ajar kita sayang Allah dengan itu. Khaufan, takut. Takut apa tuan-tuan? Kata ulama, ada hamba yang takut sebab dia banyak salah. Dia rasa takut dengan Allah sebab dia banyak salah dengan Allah. Salah apa tuan-tuan? Allah bagi nikmat, kita salah guna pakai. Allah bagi harta, kita salah guna pakai. Kita tak ada harta, kita minta Allah harta. Ya Allah, luaskanlah rezeki aku, tambahkanlah rezeki aku. Tapi bila Allah minta harta kita, kita kedekut tuan-tuan, kita sayang, ini harta aku, ini harta aku, ini harta aku. Sampai Allah ingatkan kita dalam suratul Munafikun, katalah tak silap saya. Kalau saya salah tegur. Besok kita nak mati, bila malaikat nak cabut nyawa kita, kita cakap dengan Allah, laula akharatani, kalaulah boleh tangguh lagi lah ya Allah. Ni malaikat tengah cabut ni, nak cabut ni, tengah cabut tuan-tuan. Kita cakap dengan Allah, laula akharatani, ya Allah, boleh tak tangguhkan? Ya Allah, boleh tak tangguhkan? Laula akharatani, ajal aku ni boleh tak tangguhkan? Nak buat apa?
Fa'asaddaqa. Ya Allah, aku nak buat baik, aku nak sedekah, aku nak sembahyang sunat. Masa hidup nak sembahyang sunat maghrib 2 rakaat tak larat tuan-tuan. Masa hidup ni sembahyang sunat maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat tak mampu kita dapat. Besok kaki ni nak cakap apa dengan Allah? Kita sihat, tapi tangan kita tak mampu untuk angkat takbir membalas kasih sayang Allah. Allah tanya tuan-tuan, mana yang dikatakan besok Allah tanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat awal Allah ingatkan kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah, kata Allah, mereka yang sibuk cari kemuliaan dunia, impun harta, cari kemewahan, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu jasadnya mula orang bawa pergi kubur. Bila ditanya kepada kita, takut tak mati? Takut. Kenapa kamu takut mati? Saya tidak ada amalan. Tatkala kita hidup, kenapa kita tidak mahu beramal? Tuan-tuan, yang kita tipu ni Allah. Bila ditanya takut mati, tanya pula kenapa takut mati? Amal tak ada. Kemudian Allah bagi hidup, kita tak mau buat amal. Yang kita tipu ini bukan Abdullah, yang kita tipu ini Allah. Berapa lama kita tipu Allah? Berapa tahun kita dah tipu Allah? Tuan-tuan, Allah ada sebut dalam suratul Baqarah, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak tipu orang beriman, mereka nak tipu Allah, rupanya mereka tipu diri mereka sendiri. Bagaimana mereka tertipu dengan diri mereka sendiri? Umur makin jalan, kita bukan makin muda tuan-tuan, kita makin tua, dan sampai ketika kita menemui Allah, kita tipu diri kita, amal kita langsung tak ada. Saya banyak beramal Ustaz, betul, amal pun banyak, mengumpat pun banyak. Amal pun banyak, hasad pun banyak. Amal pun banyak, lawan Tuhan pun banyak. Kita rasa kita ahli masjid, tapi dalam masjid kita masih bergaduh. Kita dirikan satu kewajipan, tapi kita meninggalkan kewajipan yang lain. Kita memang orang masjid, kita memang orang surau, tapi pasti ke dengan sembahyang ini kita boleh masuk syurga tuan-tuan?
Kita dah tinggal ke kata orang, kita dah tinggal ke bergaduh sama sendiri. Walhal kata orang ini haram. Ada dalam Al-Quran. Bukan haram aridi, tapi haram zati. Ghibah ini, mengumpat ini, hasad ini. Kita tak boleh nak buang lagi tuan-tuan jahat-jahat hati kita. Kita tak boleh nak jadi insan yang baik pada sisi Allah. Tuan-tuan, takut ada ulama mengatakan mereka seru Allah, bermunajat dengan Allah dengan perasaan yang takut. Takut, kata ulama, takut mereka tidak diredai oleh Allah. Takut Allah tidak redha atas kita. Allah tak redha kita. Kenapa perlu redha Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang redha dan diredai oleh Allah, mereka golongan yang takut kerana Allah. Mereka ini sentiasa cari redha Allah. Tuan-tuan, saya bila bercakap perkara ini, kadang-kadang saya rasa sedih. Kenapa tuan-tuan? Zaman ni, kalau tak ada duit, tak boleh ada ilmu. Zaman ni, saya bermula minta maaf dia tuan-tuan, dia bukan nak cerita diri saya. Saya mula mengajar seawal tahun 89. Seawal tahun 89. Saya ingat lagi, kitab mula-mula saya buka, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Sekarang ni tuan-tuan, zaman kita, kalau masjid tak ada duit, tak ada program ilmu. Sekarang tuan-tuan tak nampak ke perubahan dia tuan-tuan? Tuan-tuan tak tengokkan lagi fitnah-fitnah ini yang berlaku di sekeliling kita. Minta maaf tuan-tuan, saya bercakap ini mungkin ada orang tak suka. Saya bukan minta kesukaan manusia, tetapi yang saya tuntut adalah kesukaan Allah dan keredaan Allah. Tuan-tuan, ini zamannya. Inilah tempatnya sekarang. Inilah masanya. Inilah zamannya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan. Dan pada masa yang sama, ulama-ulama dicabut oleh Allah satu persatu. Ulama-ulama yang mukhlisin, ulama-ulama yang ikhlas kerana Allah, Allah panggil menghadap ke hadrahnya, menemui Allah. Kita tuan-tuan masih leka dalam perkara yang sama, masih duduk pada tempat yang sama, dan tak ada rasa risau pun dalam hati kita. Tuan-tuan, saya bercakap ini sebagai satu rintihan hati saya tuan-tuan. Sehingga kan ada masjid-masjid yang memberitahu saya hal ini Ustaz. Sehingga sekarang kalau orang tanya saya minta maaf, saya bukan cerita hal saya. Orang tanya saya kalau nak jemput saya macam mana Ustaz bayarannya setiap kali. Saya kata cukuplah, kamu bayar saya dengan doa, saya dapat mati husnul khatimah. Cukuplah dengan doa tersebut. Cukuplah. Mungkin orang kata Ustaz cakap saja.
Tuan-tuan, pada malam ini live yang saya rasa banyak pada saya. Jikalah siapa-siapa nak jemput saya pada kuliah-kuliah tuan-tuan, tak payah beri apa-apa sagu hati, sampul apa pun daripada masjid. Bukan itu yang saya hendak daripada pihak masjid. Tetapi saya mohon dengan Allah, biarlah kedatangan saya ini berserta dengan rahmat Allah dan kerajaan Allah. Tuan-tuan, besok kalau kita mati, kita duduk dalam liang lahat seorang-seorang aja tuan-tuan. Benda yang kita cari selama kita hidup ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harta yang kita cari selama hidup sampai bertungkus lumus, bergaduh siang malam pagi petang, Nabi kata kita akan tinggalkan di rumah. Kawan kita yang ada di sekeliling kita, mereka cuma mampu hantar kita di tepi liang lahat. Satu saja yang akan menemani kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Amal salat. Inilah yang akan temankan kita sampai Nabi janjikan kepada kita, satu saat kita tuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih baik daripada ibadat 1000 rakaat. Inilah bekal kita tuan-tuan yang kita nak bawa balik jumpa Allah. Inilah besok tuan-tuan. Sebab itu setengah ulama mengatakan, besok kalau kita mati, ketika kita mendapat habuan doa daripada orang Islam, yang doa wajibnya pada setiap Jumaat, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa daripada orang Islam yang sunat, yang tidak wajibnya selepas salat. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apakah kata ulama? Pada ketika doa itu dibahagi-bahagikan oleh malaikat, orang yang tidak ada amal saleh dan miskin amal saleh di alamul barzah, mereka ini akan berebut bahagian doa itu daripada malaikat Allah. Mereka tunggu setiap hari, manakah bahagian dan habuan daripada anak-anakku wahai malaikat? Manakah hadiah daripada anakku dan warisku serta keluargaku wahai malaikat? Maka malaikat berkata, tidak ada hadiah dan habuan daripada anakmu, tidak ada habuan dan hadiah daripada adik kakak dan abangmu, tidak ada habuan daripada saudara maramu. Ini habuan daripada orang Islam lain yang mendoakan lepas sembahyang, Rabbana faghfir lana zunubana. Ini doa pada setiap minggu yang dibaca oleh khatib pada khutbah yang kedua. Anak kamu tidak mendoakan kamu, mereka sedang enjoy, mereka sedang senang hidup, membahagikan harta pusaka yang telah kamu tinggalkan. Tuan-tuan, kita tunggu nangis kita tuan-tuan. Kita tunggu tu nangis, menyesal. Rupanya anak yang kita sayang tak boleh tolong kita. Adik-beradik yang kita sayang semua tak boleh tolong kita. Baru kita tahu, rupanya mereka tinggalkan aku seorang-seorang kat sini. Ni kan ada dalam surah Sajadah kan? Walau tara izil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na
Farji'na na'mal salihah. Dia cakap dengan Allah, ya Allah, boleh tak hidupkan aku balik? Farji'na, boleh tak hidupkan aku balik? Allah tanya, nak buat apa? Dia cakap apa dengan Allah? Na'mal salihah, aku nak buat baik, boleh tak ya Allah? Kenapa kau nak buat baik? Kita cakap dengan Allah, inna muqinun, kami dah yakin ya Allah. Tapi setelah kita mati, boleh tak patah balik? Boleh tak kita balik? Tak boleh jawapannya. Kalau nak buat baik sekarang, jangan buang masa tuan-tuan. Jangan buang masa. Ustaz, letihlah buat baik. Tuan, pernah tak kita cakap kita berpenat-penat cari dunia, kita tak rasa letih. Tapi dengan akhirat kita berkira, tuan-tuan, kita cari harta tak letih pun. Dulu kita kerja 8 jam, tak letih pun cari duit. Seminggu cuma cuti 2 hari je, kita tak letih pun. Tapi bila disuruh sembahyang sunat, kita mengeluh dengan Allah, kenapa tak sembahyang sunat? Kaki saya sakit. Kita guna kaki dulu untuk apa? Untuk sembahyang. Kita guna kaki dulu untuk apa? Untuk Allah. Ataupun kaki kita sakit sebab dunia yang kita usahakan sehingga sekarang. Tak mampu kita tuan-tuan nak sujud dengan Allah. Lepas sembahyang isyak nak sujud dengan Allah, sembahyang sunat isyak 4 rakaat. Percayalah cakap saya tuan-tuan, jika malam ini Allah berikan rahmat dan hidayah pada saya dan pada tuan-tuan, tuan-tuan saksikan diri tuan-tuan, bukan saya menyaksikan tuan-tuan dan tuan-tuan menyaksikan saya, tapi kita saksikan diri kita masing-masing. Siapakah yang mampu pada malam ini untuk sujud sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, kerana mereka yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai pahalanya ibadah pada malam Lailatul Qadar. Saya saksikan diri saya dan tuan-tuan saksikan diri tuan-tuan. Apakah aku mahu merabut habuan ini yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan kata malam besok ada lagi. Apakah pasti kita boleh hidup pada hari esok? Apakah umur itu kita tetapkan atau ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketiga, orang yang takutkan Allah. Tempat yang ketiga, iaitu mereka takut jika mereka melupakan Allah. Tatkala iman mereka cukup kuat pada ketika itu, kasih mereka cukup tinggi dengan Allah, mereka takut mereka lupakan Allah. Kenapa tuan-tuan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang mukmin dia tidak akan melakukan zina jika mana dia ketika itu mengingati Allah. Seorang mukmin yang masih mengingati Allah, dia tidak akan jatuh pada perkara kejahatan dan kemaksiatan. Itu ulama, orang-orang saleh yang kuat, mereka ini ingat kepada Allah, kenal kepada Allah, mereka cukup takut, ya Allah, janganlah jadikan aku hamba yang lupakan Kau. Sebab Nabi dah pesan kat kita, jangan tinggalkan Allah, nescaya Allah takkan tinggalkan kamu. Jangan lupakan Allah, nescaya Allah takkan lupakan kamu. Bila kita ingat Allah, Allah sentiasa ingat kita.
Ini Allah sebut dalam Quran, uzkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku, ingatlah aku, sebutlah aku ingat kamu. Macam mana tuan-tuan Allah sentiasa ingat kita? Tuan-tuan, sehinggalah satu saat ketika kita susah, Allah, kerana kita tak melupakan Allah, ketika itu begitu cepat datangnya pertolongan Allah. Percayalah. Allah sebut dalam Al-Quran, uzkuruni azkurkum. Apakah kehebatan, apakah bahagian orang yang tak melupakan Allah ketika saat kita diuji oleh Allah dan kita mengangkat kedua tangan, kita memohon pertolongan. Begitulah saat kita memerlukan bantuan Allah, kerana kita tidak pernah melupakan Allah, cepatnya datang. Secepat mana kita berkehendakkan pertolongan Allah, cepatnya. Sebab hamba yang Allah sayang sentiasa dipelihara oleh Allah. Kita ni Allah sayang sangat tuan-tuan. Bila sebut pasal kasih sayang Allah, luluh hati kita tuan-tuan. Kalau kita nak ucapkan perkara, kita buat dosa Allah ampunkan, kita susah, kita minta hajat Allah kabulkan, tapi apa kita bagi Allah? Apa tuan-tuan? Terbalik ni, saya balik, saya duduk, saya genung. Tuan-tuan balik, tuan-tuan duduk, tuan-tuan genung. Tuan-tuan genung tengok, apa yang aku dah bagi Allah ya? Aku dah balas balik kasih sayang Allah dengan apa ya? Semayang aku banyak mana ya? Aku sebut nama Allah hari ni banyak mana ya? Aku buat baik dengan Allah hari ni banyak mana ya? Kita pun cakap, aku semayang 5 waktu. Mungkin yang ni sebab wajib. Kalau sunat, jika Isyak ini sunat, mampu tak kita buat 4 rakaat tuan-tuan? Kalau maghrib ini sunat, mampu tak kita buat istiqamah? Kalau subuh nanti sunat, tidak diwajibkan, mampu tak kita bangun pukul 6 pagi untuk kita usalli salat subhi, semayang subuh? Ini sunat. Kita semayang 5 waktu sebabkan kewajipan, kita semayang. Tapi sampai sekarang kita tidak boleh istiqamah semayang sunat rawatib. Yang saya sebut ini diri saya tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Kita masih tak mampu nak semayang ba'diyah Isyak, qabliyah Isyak, nanti subuh, qabliyah subuh, tak mampu lagi, tak boleh istiqamah lagi tuan-tuan. Kita mampu semayang subuh, tak mampu semayang sunat subuh. Kita mampu semayang zuhur, kita tak mampu semayang qabliyah dan ba'diyah zuhur. Kita masih tak mampu lagi tuan-tuan. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan dekat ni. Malam ni sebelum tuan-tuan tidur, tuan-tuan berusahalah, cubalah. Saya dan tuan-tuan cuba baca tahlil 100 kali. Tahlil lepas sembahyang aja tuan-tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Apa janji Sayyidina Rasul? Nabi kata apa? Siapa yang sebelum tidur baca 100 kali, Allah akan ampunkan dosa dia, walaupun sebanyak buih di laut. Sayang Allah dekat kita, tuan-tuan. Ya. Kenapa dimisalkan buih di laut? Sebab buih di laut ni tak pernah hilang. Dia tak pernah hilang. Datang ombak, hilang, datang buih lain. Macam itulah dosa kita. Dosa kita, dosa kecil ni tak pernah hilang. Kita buat saja dosa kecil. Tapi Allah sayang kita. Sebelum kita nak tidur, kita bacalah 100 kali minta ampun dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu kita tidur, Allah bersihkan, Allah ampunkan dosa kecil kita. Tuan-tuan, katakanlah malam ni kita mati, kurang dah dosa kita. Kita tak tahu, mungkin kita mati malam ni, mungkin kita mati besok pagi, mungkin kita mati minggu depan. Tanda mati dah banyak. Kita dah sakit, ada darah tinggi, ada kencing manis, ada jantung. Itu Allah bagi tanda. Tanda nak matilah tu. Sakit tu tanda lah tu. Umur dah 60, Allah bagi tanda. Allah sayang kita. Sebelum dia cabut nyawa kita, dia bagi tanda. Kalau kita tak pedulikan tanda tu, terpulanglah, ikutlah, mungkin kita rasa kita ahli syurga, terpulanglah. Tapi Allah sayang kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya. Satu, mudah-mudahan Allah bagi saya kesihatan yang baik dan terus dalam melaksanakan kerja agama dengan ikhlas. Kedua, saya minta tolong doa tuan-tuan kerana saya ada membuka satu madrasah di pantai timur, iaitu di Kuala Terengganu. Yang tanah tersebut saya baru terima lebih kurang dalam 2 bulan. Alhamdulillah, perkembangan terkini, kami sekarang telah mula dirikan surau yang seluas 10,000 kaki persegi. InsyaAllah kami akan terus bina asrama dan beberapa bangunan lain. Tuan-tuan, tolong doakan saya, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan pertolongan Allah. Tadi pengurusi beritahu saya, Ustaz ada nak buat kutipan? Tak ada. Saya tak nak minta apa-apa kutipan, tak nak buat apa-apa kutipan, dan saya tak minta apa-apa duit. Saya cuma minta doa. Tuan-tuan bagi saya doa, tolong doakan saya. Itu adalah pemberian yang paling besar dalam hidup saya. Itulah kerana apa tuan-tuan? Sebab Nabi cakap macam tu. Nabi kata apa? Doa yang mustajab Nabi sebut, iaitu doa saudara Islam yang kepada saudara Islam yang lain tanpa saudara Islam yang mengetahuinya. Doa itu mustajab kata Rasul. Sebab itu saya minta tuan-tuan tolong doakan. Dan saya berhajat dan saya mohon dengan Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kami. Dalam masa setahun kami dapat menyiapkan seluruh pembangunan madrasah tersebut. Tuan-tuan tolong doa. Saya minta doa tuan-tuan, dan saya harap pihak masjid tidak membuat tabung pada malam ni untuk madrasah saya yang baru itu. Saya cukup berharap saya cukup berharap tolong pihak masjid jangan ambil tindakan sedemikian. Jadi ini daripada saya, dan saya minta doa dan terus doa, terus doa. InsyaAllah tuan-tuan
InsyaAllah, mudah-mudahan besok kalau Allah tanya kita, apa bahagian kamu dengan agama Allah, tuan-tuan boleh cakap dengan Allah, ya Allah, dulu hamba Allah tu dia nak buat madrasah untuk bantu rumah. Tuan-tuan pun tahu madrasah saya yang sedia ada sekarang 2 madrasah di Selangor. Saya tak kenakan apa-apa yuran tahunan, yuran bulanan kepada seluruh madrasah dan seluruh pelajar saya. Saya tak minta 1 sen. Makan, minum, api, air, itu yang saya buat. Bukan setahun 2 tahun tuan-tuan, hampir 40 tahun. Tahun depan 2022 genap 40 tahun perjalanan madrasah kami. Alhamdulillah, kami masih ada pelajar. Sekarang ada 100 lebih. Sebab dalam pandemik ini, tuan-tuan tolong doa. Saya nak tuan-tuan doa. Kan ada orang tanya saya ambil masa sikit lagi. Dan ada orang tanya saya, kenapa ustaz buat macam ni sekarang? Sampai masjid nak buat kutipan ustaz tak bagi. Sebab zaman ni zaman fitnah. Cukup banyak fitnah tuan-tuan. Zaman fitnah. Sampai di telinga saya tuan-tuan, ada di satu masjid, waktu tu isteri saya bersama-sama dengan saya. Dia terdengarlah ada satu muslimat. Dia cakap, nanti ustaz balik, ustaz bawa duit berbunyi-bunyi lah tu. Bila saya dengar macam tu, saya nangis tuan-tuan. Saya cakap dengan rumah saya, begini tanggapan orang Islam sekarang. Lepas tu saya ambil keputusan. Saya kata, kita batalkan semua kutipan, apa-apa pun. Kita minta doa. Rupanya betul apa kata ulama, apa kata Nabi betul. Kalau kita minta duit, orang marah. Tapi kita minta dengan Allah, Allah marah. Kita tak minta dengan Allah, kita tak mengadu dengan Allah, rupanya Allah marah. Kenapa kau tak minta dengan aku? Kau dah kaya ke? Tapi kalau kita minta dengan orang jadi marah. Selalu minta orang marah. Rupanya Allah didik kita, janganlah minta dengan orang, mintalah dengan Allah. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya nak supaya apa yang saya buat menjadi asbab untuk saya dapat duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara lain saya tak mau tuan-tuan. Saya pun bukan muda lagi, dah 50 lebih tuan-tuan. Tak lama nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sentiasa saya terus buat salah, saya tak nak balik jumpa Allah dalam keadaan yang buat salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu di dalam masjid ini, Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah salah-salah kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tak mahu besok kalau kami mati, kami masih bawa salah kami, Ya Allah. Kami tak mahu, Ya Allah, besok kami mati, kami masih bawa dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kekuatan atas kami untuk berbuat ibadat, untuk buat baik pada Engkau, Ya Allah. Untuk kami balas semula kasih sayang Engkau, Ya Allah. Ya Allah, walaupun kami tak boleh balas keseluruhannya, Ya Allah, tapi kami cubalah, Ya Allah. Kami cubalah, Ya Allah, untuk kami balas balik kasih sayang-Mu, Ya Arhamar Rahimin, atas kami. Kasih sayang-Mu atas isteri dan anak-anak kami. Kasih sayang-Mu atas cucu-cucu kami, Ya Allah. Ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon, kami minta pada Engkau ya Allah. Umur kami ini dah tua ya Allah. Tolonglah kami, berhentikan kami daripada buat maksiat, buat jahat dan perkara yang Kau tak suka ya Allah. Ya Allah, kami tahu perkara itu Engkau tak suka ya Allah, tapi kami tak kuat. Kami tak kuat ya Allah untuk meninggalkan perkara tersebut ya Arhamar Rahimin. Kami tahu ya Allah Engkau tak suka ya Allah, Engkau benci ya Allah, tapi kami masih tak mampu ya Allah. Tolonglah, tolonglah, tolonglah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, besok kalau Engkau matikan kami ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, kami minta sungguh ni ya Allah, kami minta sungguh ni ya Allah. Matikan kami ya Allah semua ni ya Allah, yang ada pada hari ini dan malam ini. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, himpunkan kami semua dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau pisah-pisahkan kami ya Allah. Ya Allah, kami minta dengan rahmat-Mu dan keredaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna